Guys, we're back guys. Assalamualaikum. Fiana Fandi dan Marzila Sigai dalam Borak Teh Si Peng secara langsung di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Guys, apa khabar semuanya dekat rumah? Semoga semuanya sihat. Alhamdulillah walafiat semua. Hari Raya ke-7 hari ni Marzila Sigai. Tak? Hari Raya terakhir. Aduh, pejam celik tak rasa dah. Seminggu dah beraya. Betul. Dan Marzila Sigai, how are you? I'm fine. How are you? I'm doing good. You doing good? Yeah. How about you? Okay. So aku pun okey juga. Okay lah, Tak ada masalah. Kalau tak kita memang tak ada kat sini lah kalau ada apa-apa kan. Itulah dia. Okay. So macam biasa guys, 45 minit yang bermakna untuk korang menonton kita orang. Kita akan menemani petang-petang anda. Mungkin ada yang stay at home sekarang ni. Maklumlah Marzila Sigai. Keadaan pun semakin kita orang genting sedikit lah. Betul tu. Dekat Semalam, seluruh Malaysia, seluruh tak silap Sarawak. aku dengar pasal The Spring ada kes positif. Dekat Shopee satu pusat mobil belah tu lah. Dan hari ni dengar cerita ditutup untuk disanitasi dan esok akan dibuka semula untuk kunjungan orang ramai. Aku tak sukalah ditutup. Kenapa pula? Sebab ada kedai makan yang aku suka. Kita tak digalakkan untuk keluar lah. Apa? Kita tak digalakkan untuk Tak digalakkan tapi boleh keluar. Tapi pergi shopping mall pun tak digalakkan lah Apa sebenarnya. aku? Tak adalah. Jangan Okay. melawan perintah. Guys, hari ni tetamu yang akan bersama dengan kita. Yes, hari ni best sikit. Sebab apa? Sebab kita akan bersama dengan Pereka Fashion. Daripada Malmo Clothier. Kita akan bersama dengan Abdul Razak dan juga Abdul Rahman. Itu sebentar saja lagi. Okey, tetapi sebelum kita nak memulakan berita-berita yang tengah trending, tengah viral, tengah panas di social media, apa kata kita recap kembali kes positif COVID-19 di Sarawak. Semalam berapa kes Marzila Sigai? Semalam Sarawak merekodkan 512 kes positif baru di mana Miri merekodkan catatan tertinggi iaitu sebanyak 96 kes, diikuti Bintulu 91 kes, Cebu 69 kes dan di kawasan sekitar kita di Kuching 46 kes, Samarahan 10 kes. Kes makin banyak, memang meningkatlah, bertambah setiap hari. So, tak ada kurang benda memang dah pun. ada dalam komuniti. Dan kita memang dah patut tahulah bila dah ada dalam komuniti ni, kita sepatutnya yang tengah berada kat luar macam kau, macam aku sekarang ni yang tengah bekerja, bertugas kan, kita memang patut mengadakan penjarakan fizikal and then jangan bersentuhan. Betul tu. And then aku masih tak faham, ada yang masih bersalam-salaman ni Marzila. Aku nampak tau. Ada yang masih salam, fist bump. Macam tu elakkanlah. Dalam keadaan kita tengah genting macam ni, cuba elakkan. Hand sanitizer paling penting Marzila. Betul tu. And then Fir, semalam terdapat 2 kluster baru. Ianya merupakan kluster komuniti. Dua-dua di Betong. Oh, ya ke? So tu kita nak bagi tahu orang ramai. Jangan sekarang ni keluar. tak ada simptom sebenarnya kan. Kebanyakan kes bila contoh 500 kes aku rasa yang ada simptom hanya beberapa je ada simptom. So itulah kita tak nampak musuh-musuh ni kan. Betul tu Fir. Okey, kalau crush kita nampak. Faham? Kau dah tengok crush pula. Kau ada Okay. crush ke? Alright. So itu adalah sedikit peringatan untuk bersama lah. Untuk kau, untuk aku, untuk sesiapa yang menonton. Okey guys, jom kita nak what leg, what piece kejap. Kita nak ke benda-benda yang tengah viral, yang tengah trending. Okey. Ni, ada seorang perempuan ni, dia berjaya menipu orang ramai Marzila Sigai. Bila last kau menipu? Aku tanya kau jujur. Bila last menipu? Tak ingat aku. Kau selalu menipu siapa? Suami kau ke? Kawan-kawan ke? Aku rasa aku boleh menipu lagi lah hari ni. Aku jujur hari ni. Bagus. Sebab apa? Sebab seorang perempuan ni, dia budak perempuan. Dia ada gambar seolah-olah dia ditelan bumi tau. So kebanyakan orang macam percaya, tetapi rupa-rupanya scam kau. Ianya merupakan ilusi saja kan. Nak tengok? Jom kita tengok. Kita tengok dulu gambar yang kita dah sediakan. Tengok ni guys. Ini macam dia tenggelam ini kan dekat atas jalan, tar. So umpama macam yalah badan dia separuh ataupun dia ditelan oleh tanah, tak diterima tanah ke apa macam mana, tak tahulah. Tapi itulah gambar yang menggambarkan situasi beliau. Rupa-rupanya cuma ilusi optik. Edit. Photoshop. Sekarang ni kan bahaya Marzila. Kadang-kadang aku banyak tau orang Photoshop gambar aku. Photoshop gambar kau jadi apa? Aku kan ada six pack.
Seorang Photoshop gambar aku macam perut aku jadi buncit semua. Aku macam Tapi at least kau boleh lah berangan, kau tengok diri kau sendiri ada six pack kan. kau aku saja nak menyedapkan hati pun tak boleh. Okey, cerita lah, seterusnya kau Mazilah Sigai. Yang ni pula siapa tak kenal, anak Hanis Zalika. Siapa? Hanis Zalika. Oh, bini Pascal, Hairul Azrin. Okey. Kenal. So telatah diorang dua ni comel lah. Sebab abang kepada Alisa Aisyah. Oh, anak dia. Yusuf Iskandar tu. Dia keluar daripada toilet. So ada gelagat lucu antara Alisa ni dengan abang dia. Oh, so, Alisa Spencer, TV star bukan? Bukan, bukan. Alisa Aisyah. Oh. So kita tengok dululah VT dia. Benda terjadi antara diorang. Alisa Aisyah, time to clean up. Yes, put in the box. Yeah. Pandainya clean up. Allah. Hey, shy. Shy, take the towel, cover. Power. Here, it's here. Dia buat lagi. Kan. Alisa Aisyah, look away. Okay, I look. Look away, abang is in his towel. Okay, I look away. Mommy, Yeah. where's the M robot? Here he is. Look away, abang is in towel. Mommy, do you see my M robot? Cute tak? Dua-dua ni memang viral lah. Telatah dia selalu viral kat Viral? social media. Yes. Betul-betul viral. Viral. Siapa nama dia? Alisa Alisa Cute Aisyah. lah dia. Aisyah lah. Aisyah nama dia. Aisyah. Alisa Aisyah. Wih, comel lah. Dia comel macam Dia kau. Terima kasih lah kau cakap aku comel. Aku pun nak cakap dia macam anak kau, Fir. Oh, Fatimah. Fatimah. Ayolah. Fatimah dengar cakap tak kalau kau macam, Fatimah, kemas barang mainan tu. Oh, anak aku dia macam... Dia sejenis tak dengar cakap-cakap. dia dengar cakap aku. Anak aku dia Okeylah. okey. Dia seorang anak yang bagus lah, yang baik. Aku suka lah. Okeylah, dia ikut bini kau kan? Dia tak ikut kau kan? Tak adalah. Kau menjatuhkan air muka aku lah kau ni. Betul tak mak kita tengok? Okey. Takut? Alright guys. Seterusnya. Kadang-kadang dalam kehidupan tak semuanya mimpi ngeri. Tak semuanya pahit. Betul tu. Aku percaya kata-kata ni Mazilah. Kenapa? Bila Kau pernah ada terjadi ribut, situasi ke apa ada ke? hujan, akan ada pelangi yang akan hadir. Betul lah tu. Sebab apa? Sebab lelaki yang berasal daripada satu tempat ni, dia punya kehidupan berubah sekelip mata. Daripada seorang gelandangan, tidur di bawah jambatan, dengan tak ada pakaian sangat, sekarang ni dia dah jadi model terkemuka. Wow. Sebab apa? Sebab ada seorang fotografer ni ambil gambar dia. Dahsyat. Nak jadikan dia sebagai part-time model tau. Tiba-tiba, ramai agensi nak ambil dia, dan sekarang ni dia bekerja dengan salah satu syarikat agensi model terkenal di dunia. Tengok gambar dia tadi pun nampak macam high fashion lah. Kau kan model kan? Bukan model. Kau apa? Model. Kau ratu cantik, model, kira macam level-level kau lah. Asal kau macam tak pernah ni macam tak ada Aku agensi. mistake. Taklah. Kau okey Mazilah. Kau okey. Kau cantik. Tak ada Zaman tu dah berlalu dah, Fir. Oh. Sekarang ni kita... Tulang macam kau bila kahwin dia. awal sangat. Usia aku dah cukup, dah tiba masa. Jodoh dah datang. Alright guys. Lepas ni kita akan kembali. Banyak lagi benda yang kita akan kongsikan, of course, dalam Borak Teh Peng. Kita nak berehat sekejap guys. Jangan ke mana-mana. Sekejap je kita berehat. Borak Teh Peng. Hai semua, kembali lagi dalam Borak Desi
Peng. Yeah. Terima kasih kerana masih setia bersama Zel dan Phil. Ya, betul. Kepada para penonton yang terlepas episod hari ini, episod yang lepas, korang boleh cari balik dekat dalam YouTube. Cari je Borak Teh Si Peng. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Itulah. Okey, semalam aku ada ni lah Mazila, aku ada macam terbaca dekat Facebook, ada satu perkongsian ni orang cakap apa? Bahaya juga bila tak boleh dine in ni. Sebab apa? Sebab ada seorang pelanggan ni, dia cakap dia nak makan dalam kereta. Order makan dalam kereta, lepas tu dia belah macam tu. Tak bayar serta dengan pinggan, mangkuk semua sudu ni. Tak boleh lah buat macam tu. Aku terbaca lah kat Facebook semalam perkongsian macam, kesian lah kepada peniaga kan. Dah lah sekarang ni perniagaan perusahaan makanan macam agak susah kan. Betul tu. Dengan tak boleh dine in semua. Kena lagi kes-kesnya ni, aduh kesian lah. Okay guys, Janganlah buat orang itu macam sedikit tu. peringatan lah untuk kita semua. Bayar dululah guys. Betul Okay, so ni cerita yang seterusnya. Aku semua hidup tak pernah berpura-pura tak nak pergi kerja. Kau pernah tak macam ambil MC haram ke apa? Tak pernah. Tak pernah Aku jarang nak minta cuti MC ke kalau aku tak, kecuali kalau aku sakit betul-betul. Tak pandailah aku nak Nak menipu lah. Yelah, orang cakap perempuan wanita cantik ni jarang menipu, orang cakap. Orang cakap lah. Kita punya komitmen lah ni kerja. Okey, lelaki daripada Arizona ni dekat United States, baru berusia 19 tahun, dia selama ni mungkin malas bekerja kot. Dan pada satu hari dia berpura-pura diculik sebab tak nak pergi kerja, sebab malas. Tapi kantoi. Dia ni ditangkap atas tuduhan melaporkan fakta salah kepada pihak polis dan dia mengaku bersalah memalsukan penculikan dia sendiri. Teruk juga sampai kan dia Itulah. cakap dia sendiri dia diculik. Kan, orang tua cakap kalau kita kerja tak ikhlas, tak amanah, gaji tak berkat. Itu aku percayalah. Betul tu, Fir. So benda kena ikhlas lah. Ya, sebab tu Kita cari kerja pun walaupun bukanlah bergaji besar, tapi at least kita bermula sesuatu. Kerja dari bawah. Betul. Bergaji walaupun tak besar, tapi di samping wanita cantik sebelah aku okey, aku bersyukur. Okey, next up. Ni cerita pasal seorang lelaki juga. Punyalah dia ni hebat sangat. Dia berjaya memperdayakan 35 orang wanita. 35 wanita. Sebab apa? apa? Sebabkan dia nak hadiah hari jadi yang hebat-hebat. Lelaki Jepun ni, dia menjalinkan hubungan percintaan dengan hampir 35 orang wanita. Dan sekarang ni dia dah memperolehi wang tunai hamper. Dikumpul-kumpul lebih kurang dalam RM4,136. Pelik-pelik punyalah. manusia sekarang. Masalahnya punyalah 35 orang RM4,000 je. Macam mana dia tak kantoi yang 35 orang? Ambil lah seorang RM1,000, RM35,000, berbaloi lah juga. Ini Kalau dia dating dengan perempuan ni, kan zaman sekarang ni benda senang nak kantoi. Ni 35 orang kot. Sedangkan kau beraya ambil gambar pun, polis boleh datang balik pergi rumah kau compound. Tak SOP apa betul? Tak faham lah aku. Tapi itulah idola lah. Idola. Jangan ambil idola kau yang salah Okay guys, dalam kita beraya, dalam kita sekarang ni ialah TVS, TV Sarawak kan. So memang tak sah lah kalau kita tak mendidik orang dekat luar sana, penonton-penonton kita dekat luar sana untuk belajar serba sedikit bahasa Sarawak, bahasa ibunda kita. Okay. Sekarang ni memang tengah famous dekat IG, Juh Kelakar Bahasa Sarawak. Daripada Fatah. Aku pun nak belajar dengan diorang juga sebab aku pun masih mempelajari bahasa Sarawak. Yes, lepas ni kita akan bersama dengan Malmo Clothier. Kita akan bersama dengan Abdul Razak dan Abdul Rahman. Tetapi sebelum kita berehat, kita nak kelakar bahasa Sarawak. Belajar sikit lah daripada Fatah dan Gas Zawawi. Jom guys. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Jangan ada yang leput dulu. Jangan untung air gas banyak gila, okey? Seperti biasa, kita akan berjumpa dengan kami dalam Kelakar Sarawak Ju. Tapi kali itu kita orang dalam special edition Raya. Sebenarnya macam tu. Niat kami datang di Ju Kelakar Sarawak tu nak berjarah rumah Fatah. Tapi apa maksud berjarah? Apa berjarah ya? Coba. Berjarah explain. Maksudnya ziarah menziarahi masa Hari Raya. Contohlah dalam bahasa Sarawak, jom kita berjarah rumah nenek, Mak. Kalau dalam bahasa Menanjung,
Semenanjung pun boleh. Semenanjung. Jom kita menziarahi rumah nenek petang ni. Itulah maksud berjarah. Ingat tu berjarah equal tu ziarah menziarahi. Apa juga kuih ada di hidang rumah kita tu tak? Ya. Biasalah kuih hong bujang tu, kek lumut, tu kek special. Mula diimpun kah apa tu? Ke main tunjuk? Apa maksud kuih tunjuk? Kuih tunjuk maksudnya kita pergi ke kedai main beli aja. Main tunjuk aja. Ya maksudnya kuih tunjuk. Kalau dalam bahasa Semenanjung, kuih tunjuk adalah kuih yang dibeli di kedai-kedai kek, biskut dan sebagainya. Mun dalam bahasa Sarawak kita nunggahnya kuih tunjuk. Saya mun datang berjarah rumah orang, perkara pertama lah sebagai orang Sarawak, kita terkenal dengan kek lapis Sarawak, kita mesti judge kuihnya. Sama ada lecah kan isi. Kuih tok lecah kah tulis? Ya. Lecah. Biasalah. Rabi. Kuih tunjuk bukan sebarang kuih tunjuk, gas. Pasti nyaman main tunjuk. Tapi sebelum nyata, perlu diberpadah juga dengan sidaknya. Apa maksud lecah? Lecah maksudnya kek lapis Sarawak ataupun mana-mana kek kah yang lembab, tahap moisturenya cun, bila digigit, melt aja dalam mulut. Tapi terpulanglah dengan orang kata cita rasa orang berbeza. Ada suka kering, ada suka ditunak dalam oven dan sebagainya. Tapi apa-apa pun untuk kek lapis Sarawak Mafatah, kek lumut tu, kami approve. Selalunya tuan rumah yang banyak kelakar. Tapi kali tu tetamu kami yang banyak kelakar. Tak si aus geruk kah? Kuih si berapa? Aduh. Allah, patah gigi makan diskutor. Chop, aus geruk nak? Aus geruk ni Ada. air ni. Nah. nasi Ilek baik, kolok. air. Sama baju biru. Sama kalah. Gadung biru. Ya, ilek. Pandai milih tema. Biasalah. Air apa dah? Ya, tu. On dolok marik nenggahnya air lemonade. Tahu air lemonade tu apa? Apa air lemonade tu? Air lemonade tu yang selalunya air gas yang berbagai-bagai color, macam-macam color. Mun kita orang tahu air lemonade tu zaman dolok-dolok gas yang selalu diingkah dalam botol kaca. Tapi sampai kini tok lah kami pernah jumpa. Asal musim raya, mak bapak mesti beli air ya. Apalah Mesti beza air lemonade dengan air gas biasa? Nyasi banyak beza. Cuma nyanya diletak dalam botol kaca. Kalah rumah tu. Rumah saya, bila mak bapak saya milih air lemonade. Nang simok kalah. Nang menang. Rumah saya best lagi. Rumah cousin saya best. Rumah mak saya best. Rumah bapak saya saya best. Pun kau semua. Bila ngidang air lemonade, kami orang nang nunggah lori kaca ya bila gas berkumpul di rumah. Ya. Saknya tahu ya air lemonade. Tok bolehlah air gas. Sah kacau mak orang. Nyamanlah juga air lemonade tu kita asyik minum air gadong kita ya. Kami puasan 6. Posan 6. Ya, puas sih makan. Apa dia prepare? Bolehlah. Bolehlah. Sihat. Bukan apa, supaya kelak tahun depan bila awak beraya, makanan awak lebih meriah. Betul ya. Sebab kita orang Sarawak tu makanannya bukan sekadar nyaman aja. Betul. Tapi ialah wadah platform kita pakai menyatu padukan orang kita macam-macam kaum dia. Ya, nak lebih-lebih dah tu. Si aman je lah makanan rumah tu. Ya. Oh, lek dulu, ambil tu dulu, gula batu. Relax dulu lah. Sementara saya explain dulu lah apa maksud. Apa maksud mupok? Mupok dalam bahasa Malaysia bermaksud beredar. Contohnya dalam penggunaan ayat, baiklah saya nak beredar dulu. Dah cukup makan dah semua ni. Saya nak pulang dulu. Itu dalam bahasa Semenanjung lah. Kalau dalam bahasa Sarawak, mupok dulu. Selalunya seorang nundu seorang. Siapa nak madah mbah mupok dulu. Kecil hati orang rumah. Selalunya dalam bahasa Sarawak, bah kita dah makan apa indah nak, kenyang nak, mupok dulu. Jadi mupok maksudnya beredar. Betul. Ataupun pulang. Jadi di kesempatan tu dalam Kelakar Sarawak Ju, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, #Raya Together. Jangan lupa Nangga, Kelakar Sarawak Ju tu macam-macam bahasa kita boleh Hits. apply. Pergi rumah crush tu orang kah, orang Sarawak ya, apply semua bahasa tu. Ni tahu lepas approve. Selamat Raya. Selamat Raya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Rumah siapa lagi nak soal kita? Bah. Berjarah, kuih tunjuk. Macam-macam. Oh, mak, keluar lo. Guys, kita kembali guys dalam Borak Teh Si Peng. Terima kasih kerana masih lagi menonton di mana juga korang berada, yang menonton melalui Kaca TV,
Thank you yang menonton melalui On The Go pun thank you. TVS boleh tonton di saluran 1 Dodo Astro dan My TV guys. Okey, seperti yang kita janjikan untuk segmen ni kita akan bersama dengan tetamu kita. Semalam kita ada penyanyi. 2 hari lepas kita ada apa kata orang kira macam seniman jugalah. Dan hari ni kita akan bersama dengan ini kalau Orang kuat dalam bidang fashion lah. yes, Ah. fashion. Dalam bahasa budak-budak sekarang. Dak TikTok je fashion. Dia dah hipster ni kan. Malmo Clothier. Malmo Clothier. Malmo Clothier ni kalau dekat pusat membelah dekat kawasan Kuching, aku memang pernah terserempak. Kau tengok memang lah. nampak, memang pernah masuk sekalipun. Mungkin in the future kau boleh beli. Memanglah aku pergi memang dengan akan diorang sebab aku cuba. nak kempiskan perut boleh masuk. Dan tanpa membuang masa kita nak bersama dengan orang kuat Malmo Clothier, salah seorang daripadanya. Kita nak mempersilakan Encik Abdul Razak Haji Muhammad Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke State Variety Segaknya dah nama pun apa kata orang pereka baju tu memang segak. Selamat Hari Raya. Selamat Belum Hari terlambat. Raya, Fir. Ya, selamat Hari Selamat Raya. Hari Dah Raya. seminggu dah beraya. Okey, so Abang Abdul Razak lah, okey. So kita nak bercakap sedikit pasal Malmo Clothier. Apa Malmo Clothier tu sebenarnya? Hanya more to pakaian yang macam ni yang target oleh Malmo Clothier tu sebenarnya. Okay, Fir, terima kasih. Terima kasih Mazrila. Malmo Clothier adalah gabungan nama founder, yakni partner saya di Kuala Lumpur, Encik Abdul Malik bin Muhammad. Mal tu Malik lah. Mo ya Muhammad. So partner kita buat dia sebagai founder, ditubuhkan pada tahun 2006 di PWTC Kuala Lumpur, dan di Kuching baru diwujudkan pada tahun lepas, bulan September 2020. Malmo diwujudkan di Kuching di atas permintaan pelanggan yang high-end customer, mid to high lah. I see. Mid to high end. Sebab pakaian-pakaian eksklusif macam suit, tuxedo, pakaian macam pakaian dinner suit, number one dress, kita di Kuching kurang peniaga suit ni. Untuk custom made. Custom made kita ngukur, kita polah, dan kita bagi servis untuk customer high end. Memang jahitan memang tip top lah. Wah. Yang hilang jahit, abang sendiri macam mana jahit? Bukan. kami pun memang jahit. Oh, kita pun pada memang menjahit dalam juga. bidang jahitan dah 30 tahun. Apabila kita nak set up Malmo, kita melihat memang kalau kepakaran kami memang boleh kita buat sampai suit, tuxedo apa semua. Cuma kalau si ada team, memang kita dapat buatlah. Apabila kita ulang alik ke KL, bila kita ada rakan-rakan di KL masa belajar dulu di IKM, kita bertemu dengan Encik Malik dan bersembang dengan Encik Malik. Jadi kita bersetuju untuk bawa Malmo, dah ada brand. Dah 14 tahun di PWTC. Jadi kita terus bawa ke Kuching. Totally memang Malmo PWTC turun Kuching. So far kita melihat kan before di PWTC nak memasuki pasaran di Kuching. Macam ni sambutannya di situ? Alhamdulillah setakat bulan 9 2020 sampai Mei 2021, alhamdulillah sambutan amat menggalakkan. Kerana nombor satunya kita ngambil faktor Cik Malik sendiri dah berkhidmat di Kuching, di kedai kalau dulu Sparkman Shop. Sebagai branch manager selama 9 tahun kalau silap saya, dan di Summermans. Beliau pun pernah berkhidmat sebagai branch manager juga di Summermans. Jadinya lebih mengetahui tentang market Kuching. Saya pun memang dah lama, tetapi kita pergi high end. Kita cukup ilmu untuk nak pergi ke high end tu. Tetapi bila kita berganding, tim kita ada di KL dan pembekal-pembekal semua ada.
dah menjadi susah dah. Yang menjadi mudah untuk kita nak uruskan Malmo. Betul. Ah. Sebab okey, mun dari segi range harga lah. Paling minimum macam ni. Paling minimum lah. Satu jaket 1,000 Okey. sehingga range 3,000, 4,000. Tapi kalau satu suit starting dengan 1,800 sehingga 20,000. Dahsyat. Bergantung dengan kain. Tapi pun bergantung 20,000 pun orang dengan kedai kami kain. makin sikit. Macam nak. Dah upah dah tu. Nya sama je, Fir. Cuma kainnya. I see. Kualiti Jenis kain. kain. Kualiti kain dengan kualiti jahitan. Ada beza di sini. Ya ajalah. Macam mung kita nangga kereta. Kereta ya semua sama. Betul. Function sama. Tapi Fungsi semua pembuatan sama. dia, Pembuatan lain, proses. kualitinya lain. Tapi feel. Feel-nya memang Betul, lain. feel makin. Ui, dahsyat lah. Sebab kalau kita nangga customer yang high end, apabila madahnya mau pure wool. Pure wool tu memang nya dah tahu dah nama Skabal kah, nya mau Mazoni kah. Nya pun dah tahu dah. Nya pun memang dah tahu dah. Jenis kainnya, waktunya nya nak make. Mun macam contoh macam kami nak mulahan kita tapi mak beli kain di luar. Ni kita malah boleh. Biasa-biasa boleh. Boleh ke? Boleh. Tapi jangan beli kain langsir lah nak. Takut aja bang. Ambil bajet semeter RM5. Okey, so setakat tu musim pandemik COVID-19 tu mungkin ialah perniagaan especially makan, perhotelan, pelancongan mungkin terjejas. Adakah macam kita yang di dalam bisnes Dalam bidang tu. Jahitan tu ataupun fashion tu. Adakah terjejas juga sekali sama? Secara keseluruhannya memang terjejas. Sebab yang pertamanya pelanggan si dapat datang ke kedai. Memang orang si dapat keluar untuk shopping, untuk mula tempahan dan sebagainya. Tetapi bila kita ngambil total tahun lepas sampai Mei tahun tu, syukur juga lah. Sebab si terlalu kata orang kosong. Jualan masih berlaku di tahap yang kata optimum sih lah. Memberansangkan lah. Memberansangkan, menggalakkan. Okey, menggalakkan. Sebab jabatan-jabatan still mula order, Betul. tempahan-tempahan suit untuk board of directors, ahli-ahli majlis tertinggi, pakaian seragam, pakaian korporat. Baju Melayu Hari Raya pun masih demand agak tinggi. Cumanya kita jaga SOP lah. Yalah, betul. Semasa masuk berurusan dalam kedai kita jaga SOP. Ya ajaklah. Kami nak mula lah. Kami sebab kami Alhamdulillah. ialah nak mula suit komplit lah untuk nikah baru. Nikah Untuk pergi nikah kawan kami. Kelak lah insya-Allah mudah In the keadaan. future lah. Okey. Guys, termasuk kita akan sembang lebih lanjut lagi bersama dengan wakil dari Malmo Clothier. Best lah rancak sembang kita itu. Alright, lepas tu kita kembali, kita nak berehat sebentar, okey? Jangan ke sini guys, borak teh si Peng. Guys, kita kembali guys dalam Borak Teh Si Peng. Okey, tadi kita dah bersama dengan ayah mertuanya. Itu Abdul Razak. Sekarang tu kita bersama dengan Menantunya. beliau. Untuk bercakap sedikit pasal Malmo Clothier, kita bersama dengan Abdul Rahman. Apa khabar Abdul Rahman? Apa khabar kita? Bagus, terima kasih TVS kerana menjemput Malmo. Yes. Selamat datang ke Set Borak Teh Si Peng. Tadi dah bercakap sikit lah dengan Pak Mentua kita. Berkenaan dengan Malmo, asal usulnya, sejarah, background a bit here and there. Okey, Nya adalah seorang tukang jahit yang berpengalaman. Adakah kita seorang tukang jahit pengalaman juga kan macam ni? Kalau dari segi latar belakang Daripada rupa tu memang nampak seperti seorang memang yang hebat menjadi tailor tu. Daripada segi iyalah. Kita pandai menjahit ke? untuk latar belakang bukan latar belakang menjahit lah.
umur pun baru masih muda. Tapi sebab minat dan suka dengan bilanya dah siap dipakai orang. Kita suka tengok customer muka senyum, lepasnya siap pakainya kacak puas hati. So kita apa kita pun role dalam Malmo Clothier tu. Kami lebih kepada front hadapan customer service untuk perunding image, bagi tahu customer apa yang bagus untuk pakai sesuai untuk majlis ataupun casual, official pun event, depends dengan yang pakai baju untuk apa. Okey, contoh kita nak mulalah macam Mazela Sigai. Okey, Mazela tu kita pakai puding. Apa yang kena dengan nyakas senang saya dah terus pakaian kena dengan. Kau ni perunding image lain. Aku nanya. Contoh untuk buat tersipeng sesuai siknya pakai pakaian kita tu. Ke kami perlu pakai macam ni tu? Untuk kami pun part macam Malmo yang lebih kepada menswear. Menswear. Okeylah, kami lah. Adakah kami sesuai pakai pakaian tu? Untuk casual pun live kami rasa okey. Cuma mun official dan berbeza lah. Soal kami pakai macam tu. Habis show tu kami nang jogging terus. Jadi kami pakai tu. Faham. Okey, so Abdul Rahman. Sekarang tu Malmo Clothier ada sikit cawangan. Satu cawangan di Majma Mall. Okey, adakah plan nak buka cawangan baru kah? Mungkin di luar Kuching, mungkin dekat Semarahan kah? Mungkin dekat Miri kah? Ada plan? Untuk perancangan kalau dari segi bisnes lah, mesti kita mau kembangkan bisnes. Of course kalau kembangkan kita akan lebih manfaat lebih ramai untuk orang ramai lah. Tapi untuk pemulaan tu belum ada. Cuma kita mau fokus dengan Kuching, make sure-nya bagus, customer puas hati, orang kenal kita di Kuching. Jadi dalam masa akan datang memang kita ada plan untuk buka di Miri, di Sibu akan datang lah. Betul. Sebab ialah dekat permintaan dekat Miri pun agak ramai lah. Sebab nyamunnya bukan pandemik, bayangkan berdekatan dengan Brunei. Betul. Mungkin orang Brunei mungkin boleh sanggup turun ke Miri. Of course. Bawa duit Malmo Brunei. nak. Kami contoh mungkin kita perlukan model ke apa, kami boleh. Boleh ke Firni Boleh, jadi model? boleh. Tak ada masalah. Boleh lah. Dia nak. Suitnya. Muka dah ada. Muka dah ada. Bukan Allah ada. Allah. Cuma Okey kau perlu kurus sikit ke? Iya, tak ada. Suit tak boleh nyuruh orang kurus apa? Betul. Suit boleh Ni untuk diorang orang punya kurus. kepakaran lah Betul lah. design ni. Okey. So aku nak tanya dia tadi. Okey, boleh. So setahu aku kan background dia bukan perunding image. Macam mana boleh terjebak ke jadi perunding image ni? Untuk Background asal apa? background asal asal kita. study dalam engineering. Mak Datuk. Engineering jadi perunding image. Macam mana tu transisi dia tu? Study engineering memang lepasnya mungkin masa study dengan macam si bapa kena mengenalkan diri sendiri lah si bapa Chun. Saya pasnya kami memang minat berniaga. Lepasnya Chun juga kena itu ada peluang untuk join dalam Malmo. Jadi kami tengok Malmo tu nya eksklusif pun baju untuk orang. Jadi kami rasa kami suka tengok orang pakai baju macam kami pernah tadi, nya puas hati dan kacak. Betul. Cantiknya puas hati. Betul. Kita pun dah kedak. Tapi, Kami nak kita Rafi, bapa kedak apa? Kita dengan orang tua kedak Kingsman. Filem Kingsman. Kingsman ke Kingsman ni? Kingsman. King Sial, yang penting Kingfisher. audiens faham. Betul. Sama lah. Smart, segak. Okey, macam kami Moon pakai suit lah. Color apa yang sesuai untuk penampilan kami? Nya depends dengan customer, tapi kalau customer yang teringin mau jadi yang ingin mau nampak lebih slim, yang warna gelap lah. Allah. Warna gelap tu, Memang nak milih warna pink. Boleh juga. Pink untuk gelap? Mungkin Pink pink gelap, pink belacan. Pink blood. Untuk customer yang suka fancy, kala-kala terang saya ada masalah. Walaupunnya bersaiz agak besar, betul. tapi nya suka kain-kain yang colourful, yang fancy. Saya ada masalah. Betul. So kita kah yang mendesain mereka sendiri suit-suit dia atau kita ada orang lain yang mereka? Dari segi So kan suit tu ada banyak jenis. ada banyak jenis. Kalau dari segi general lah, umum lah, suit biasalah blazer sekali dengan seluar. Dari segi pemilihan kain, jenis design, kami yang decide lah, and kami suggest untuk customer apa yang sesuai untuknya. And
di mana apa yang Nangga macam kaca di matanya juga. Bukan kita sebagai orang yang suggest sekejap perlu nampak kaca, tapi customer sendiri pun perlu nampak lebih confident, yang yakin dengan desainnya, yang suka. Alright, nice lah. Okay, contoh namun ada penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh Malmo. Apa kita rasa setakat tu, Abdul Rahman? So far. Kah memang so far Malmo memang dah right on track for you? Bagi saya untuk sebab Malmo sampai setahun lagi. Jadi so far on track. Apa yang kami boleh improve adalah of course daripada feedback customer lah. Mungkin customer rasa apa perlu improve, kita sentiasa tanya customer. Betul. Apa yang customer perlu rasa macam nak ubah. Kita terima dengan open mind lah. Apa customer rasa macam perlu ubah ataupun perlu improve, kita improve baik, kita tanya rasanya okey, macam baju tu pola limpun ke baju tu? Pola dimpun. Oh, dahsyat lah, kacak lah. Memang logo dia orang pun memang bukan jenis cantik, template stand logo out. je, memang pola daripada kerat sampai ke pasang kancing semua pola limpun. Oh, pola dimpun. Ui, dahsyat lah. So kita orang pola sikit lah. fokus dengan baju perempuan kah? Maybe in the future kah? Baju kita Malmo memang fokus baju lelaki, tapi ada juga baju perempuan macam blazer, Blazer. skirt, and baju korporat perempuan pun ada. Tahu soalan belik pun ada baju perempuan. So, Bukannya jangan lah aku body tengok. image, mungkin bininya lah punya body image jauh nak kan? Mana dah tahu. Saya Kena kan aku dia beat body kat rumah. image. Soalan tahu. Okey, so masa mencemburui kita, Abdul Rahman, mu nak cerita tu pasal baju-baju fashion suit tu. Aku suka je lah. Mu lajak lebih lama best. Tapi siapa? Mungkin from Abdul Rahman pun side mewakili Malmo Clothier Kuching. Mungkin ini shout out to your supporter ke, fans ke, or your customer. Promote lah sikit. Kami buka peluang. Payung, abang payung. Okey. Buat customer Malmo yang sedia ada, terima kasih sebab memberi kepercayaan kepada kami. Siapa-siapa yang baru kenal Malmo berada di, kalau siapa mengunjungi Malmo ada di Majma Mall, RS2. Boleh tengok juga kami pun Facebook, Malmo Clothier Kuching, ataupun Instagram di Malmo Clothier_K. Boleh tengok kami pun, setiap kali kami pun update lah dekat Sia. So sila-sila datang, tapi sebab PKPB dan sekarang PKP di Sarawak, kita limitkan berapa ramai orang yang boleh masuk. Jadi selalunya siapa yang mau tanya aja boleh datang ataupun boleh just WhatsApp ataupun call kami punya nombor lah, ada tertera di media sosial. Alright, okay, thank you Abdul Rahman. Thank you juga kepada Terima kasih. Bapak Mertua Abdul Rahman, iaitu Abdul Razak tadi, wakil kepada Malmo Clothier, guys. Okay, kelaklah kami akan ke butik kita. Okey, boleh. Sila. Banyak nak dirondeng tu. Jom. Belakang cerita. Okay, alright. Belakang cerita. So guys, jangan lupa esok kita akan kembali macam biasa. Of course, kita akan bersama dengan tetamu yang berlainan. Dengan cerita esok, kita akan bersama dengan seorang komposer berasal daripada negeri Sarawak. Okay guys, so jangan lupa terus kekal dan patuh kepada SOP. Stay safe guys. Ingat, setiap keperluan, just stay at home. Okay guys, kita akan jumpa esok hari. Selamat Hari Raya. Kekal di Borak Teh Sipeng. Assalamualaikum. Bye-bye guys.